Selamat pagi, boleh saya bertanyakan soalan? Selamat pagi, boleh silakan. Adakah anda masih bersekolah? Ya, saya masih bersekolah. Boleh nyatakan nama sekolah anda? Saya bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Berdana. Adakah anda pernah terlibat dengan masalah disiplin sekolah? Ya, saya pernah terlibat dengan masalah disiplin. Sebelum ini, saya pernah merokok di kawasan sekolah. Bagaimana anda boleh terlibat dengan merokok? Saya berada di sekeliling orang yang suka merokok. Di rumah, ayah dan abang saya juga merokok. Disebabkan itu, saya berasa merokok itu adalah perkara biasa dan tidak salah untuk dilakukan. Ada juga dalam kalangan kawan saya yang merokok seperti saya dan mengajak saya untuk merokok bersama-sama di belakang sekolah. Adakah anda pernah ditangkap merokok di sekolah? Pernah? Apakah bentuk hukuman yang pihak sekolah kenakan terhadap perbuatan anda? Sewaktu saya ditangkap, saya hanya di rotan sahaja disebabkan saya tidak berada di asrama. Kalau saya berada di asrama, saya tidak akan diberikan kebenaran untuk berada di asrama. Ibu bapa saya juga dipanggil oleh pihak sekolah untuk diberikan maklumat berkenaan kesalahan yang saya buat. Baiklah, terima kasih saudara kerana memberikan kerjasama untuk menjawab soalan ini. Sama-sama. Selamat pagi, saya Kamalul daripada UFSI. Perbualan ini akan dirakam untuk tujuan sebagai bukti kajian saya. Selamat pagi. Okey. Adakah anda masih bersekolah? Ya, sekarang saya masih lagi bersekolah. Boleh nyatakan nama sekolah anda? Saya bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Laluh. Adakah anda pernah terlibat dengan masalah disiplin di sekolah? Ya, saya pernahlah juga terlibat dengan masalah disiplin kat sekolah dulu. Apakah masalah disiplin yang anda pernah terlibat? Sewaktu saya berada di tingkatan 4 dulu, saya pernah memukul pelajar tingkatan 2 sebab dia disyaki mencuri barang motosikal saya. Bagaimana anda boleh bertindak memukul pelajar tersebut? Saya telah terpengaruh oleh rakan-rakan saya yang suruh saya menggunakan kekerasan kepada pelajar tersebut sewaktu soal siasat. Di sinilah saya start pukul pelajar tersebut sehingga dia mengaku mencuri. Adakah tindakan anda memukul pelajar tersebut diketahui oleh pihak sekolah? Ya, pihak sekolah tahu juga sebab ibu bapa pelajar tersebut membuat aduan dengan mengatakan dia dipukul. Apakah tindakan pihak sekolah terhadap anda? PKM panggil saya serta rakan-rakan ke biliknya. Memang teruklah saya dibasuh hari itu. Apakah bentuk hukuman lain yang pihak sekolah kenakan terhadap perbuatan anda? Saya dirawatan oleh pengetua dan dihantar ke bilik kaunseling. Kat sini pun kuat juga kena basuh dengan kaunseling. Jadi, apakah anda menyesal atas perbuatan tersebut? Ya, saya menyesallah sebabnya saya telah memalukan keluarga saya disebabkan perbuatan saya itu. Apakah harapan anda kepada para pembuli di luar sana? Saya harap pelajar yang terlibat dengan buli untuk bertaubat dan tak payahlah menjadi gangster kat sekolah. Belajar sungguh-sungguh. Baiklah, terima kasih saudara kerana memberikan kerjasama untuk menjawab soalan ini. Sama-sama. Sebagai guru? Berkhidmat sebagai guru baru 8 tahun. Adakah cikgu pernah berhadapan dengan pelajar yang bermasalah? Sering berjumpa dengan pelajar yang bermasalah. Seberapa kerap berhadapan dengan pelajar yang bermasalah? Setiap bulan berhadapan dengan menyelesaikan masalah pelajar. Apakah contoh masalah disiplin pelajar? Contoh masalah pelajar yang paling ketara adalah ponteng tanpa sebab. Apakah contoh masalah disiplin pelajar yang sering dihadapi? Masalah pelajar yang sering dihadapi adalah masalah ponteng lah. Daripada ponteng tu kita dapat kena pasti macam-macam masalah juga yang terkait dengan isu ponteng. Contohnya pelajar melepak di luar, hisap rokok, terlibat dengan
kumpulan-kumpulan orang dewasa ataupun salah guna barang terlarang. Itu salah satu benda yang dikaitkan dengan pelajar ponteng. Bagaimanakah cara cikgu mengatasi untuk membantu pelajar tersebut daripada terlibat dengan masalah disiplin? Okay, langkah untuk membantu pelajar, first dari segi pengurusan sekolah, setiap minggu kita akan kumpulkan pelajar yang ponteng yang tidak hadir ke sekolah mengikut tingkatan pada hari-hari yang tertentu, dan mereka perlu menunjukkan surat tunjuk sebab kenapa tidak hadir. Bila ada setengah pelajar yang tidak mempunyai surat, dia akan perlu maklumkan apa sebab. Daripada situ kita dapat kena pasti beberapa pelajar yang tidak mempunyai sebab khas sakit ataupun urusan keluarga pada tindakan sekolah ikut hari-hari tertentu. Kita ada laksanakan program ziarah cakna, iaitu pergi berkunjung ke rumah pelajar-pelajar yang selalu tidak hadir dan bertanyakan sebab kepada ibu bapa. Yang ketiga, pelajar yang tidak hadir dan bekerja, kita kena pasti tempat bekerja mereka dan memaklumkan kepada majikan apa larangan yang tidak sepatutnya mereka menggajikan pelajar untuk bekerja pada waktu sekolah. Masa yang sama, semasa program ziarah cakna dilaksanakan, kita dapat kena pasti juga apa penyebab pelajar ponteng, iaitu melibatkan sumber kewangan keluarga yang sangat lemah ataupun teruk, sumber pendapatan ibu bapa yang tak dapat menampung perbelanjaan anak-anak dan menyebabkan anak pergi bekerja ataupun membuat haluan sendiri. Bagaimanakah persepsi guru dan murid lain terhadap murid yang mempunyai masalah disiplin? Persepsi guru ada positif dan ada yang negatif. Bagi beberapa pelajar yang kita dapat kena pasti apa masalahnya, tindakan yang melibatkan kesempitan hidup, guru-guru akan memberikan respon yang lebih dari segi kebajikan, akan menyelesaikan satu persatu masalah yang melibatkan kewangan. Persepsi murid, biasalah mereka akan menganggap pelajar-pelajar ini membawa pengaruh yang buruk.